خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul dalam kuliah Al-Quran 3T ataupun mengulang semula tajuk perbincangan kita semalam yang sepatutnya kita bincangkan kitab tajwid Al-Quran, tajuk ataupun di bab saya tengok sekejap surat mana muka surat 288 hukum nun mati dan tanwin, dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita yang tertunda semalam kerana masalah teknikal, iaitu line yang tak berapa stabil di tempat saya. Apapun insya-Allah pada petang ni kita akan sambung. Siapa yang ada kitab tajwid boleh buka kitab tajwid masing-masing ataupun saya kongsikan di skrin saya di muka surat 288 tajwid Al-Quran jilid yang pertama berkenaan dengan hukum nun mati dan tajwid. Baik, tanpa membuang masa saya teruskan. Yang bersama-sama dengan saya pada petang ni mohon tunjukkan sokongan dan dengan menekan button like dan juga button love. Dan di bawah tekan button share untuk berkongsi siaran kita dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita
Mudah-mudahan dengan menekan button like, love dan share, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala dan ganjaran pahala, insya-Allah. Baik. Kalau semua telah bersedia muka surat 288 sama-sama dengan saya pada petang ni, alhamdulillah kita ada Kak Aminah, Rohana Sadi, Farisha Zahra, Syida Shah, Datuk Marina, Zaimah Ismail, Salmah Ahmad, Anda Nur Aida, Nur Fifa Abdullah, Norma Rahim, Bunga Tanjung, Nur Rashimah Ismail. Baik, pada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas dan tidak ada sangkut-sangkut, insya-Allah. Okey, terima kasih saya Mas Ismail telah berkongsi siaran kita pada petang ni. Baik, tengok di skrin ataupun tengok di buku kitab masing-masing berkenaan dengan tajuk nun mati dan tanwin. Muka surat 288. Baik. Di atas merupakan pertemuan antara tanwin dengan huruf sukun secara umum. Maknanya apa? Dalam perbincangan kita sebelum ni ditunjukkan ataupun dikongsikan contoh-contoh baris 2 bertemu dengan huruf yang mati. Banyak, ada 108. Kita tengok kat situ, ada 108 contoh-contohnya. Namun begitu katanya, dari sudut pelaksanaan yang terbahagi kepada 3 keadaan. Berdasarkan wasal, waqaf, wasal dan waqaf. Jadi, kalau kita bacaan sambung, macam mana keadaan cara bacaannya. Dan kalau kita waqaf, bagaimana pula keadaannya. Maka, dari sudut waqaf dan wasal ni, maka tidak kita kena bertalaki lah. Maksudnya apa? Baca ataupun perdengarkan bacaan kita di hadapan guru kita. Baik. Ada tempat yang perlu ataupun sangat baik untuk diwasalkan. Jadi di antara contoh-contoh di atas tu ada kalimah-kalimah yang sangat baik kita sambung terus. Baris 2 jumpa dengan tanda mati, sangat baik kita teruskan. Kedua, ada tempat yang perlu ataupun sangat baik untuk kita wakaf. Kita berhenti. Jangan sambung dengan kalimah selepasnya. Siapa yang di kitab, tengoklah. Itu bergantung dengan kemahiran kita membaca ataupun kita bertalaki di hadapan guru kita. Baru kita tahu, oh ini sesuai untuk berhenti, ini tidak. Kita kena wakaf, ini kita kena wasal. Ada tempat yang harus diwasalkan atau diwakafkan. Dan ada tempat yang nak wakaf boleh, nak sambung pun boleh. Okey. Baik. Ulama mengatakan bahawa terdapat beberapa perbezaan antara nun sakinah dengan tanwin. Nun yang jelas, huruf nun mati dengan tanwin baris 2 ni. Apa dia? Tengok ulama sebutkan perbezaan antara nun mati dan tanwin. Kalau nun mati, nun sakinah, nunnya ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Jelas nampak ada huruf nun tu. Secara sebutan pun ada huruf nun, dalam tulisan pun ada huruf nun. Adapun tanwin, bunyi nunnya ada pada bacaan. Contoh baris hamzah, baris 2 di atas, tanwin. Bunyinya an. Bunyi ada nun, an. Tetapi pada tulisan tak nampak pun nun. Mana nunnya? Okey. Baik, tetapi tidak ada pada tulisan. Yang kedua, nun sakinah, nunnya ada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Bunyi nun tu kalau kita berhenti pun dia ada. Bunyi nun tu, kalau kita sambung pun bunyi nun tu ada. Adapun kalau tanwin, baris 2 ni, nunnya itu ada ketika bacaan sambung sahaja. Contoh, ma'an. Kan kalau kita sambung bunyi an, tapi kalau kita wakaf hilang dah bunyi nunnya. Tidak ada ketika wakaf. Okey. Yang ketiga, nun sakinah, nun yang terdapat ataupun ada di tengah-tengah dan di hujung kalimah. Kalau huruf nun mati ni, yang jelas nun mati, kita boleh nampak huruf nun tu dia berada di tengah kalimah dan boleh jadi dekat hujung kalimah. Adapun tanwin, dia hanya berada di hujung kalimah. Kita takkan jumpa tanwin tengah-tengah kalimah. Okey, itu perbezaan dia. Apa lagi? Nun sakinah, Masya Allah, hilang. Okey. Nun sakinah, nunnya ada pada isim, fi'il dan huruf. Kalau huruf nun mati, dia terdapat pada kalimah isim
Nun mati tu juga boleh terdapat pada kalimah fi'il. Nun mati boleh terdapat pada kalimah huruf. Adapun tanwin, dia hanya, nun itu hanya ada pada kalimah isim sahaja. Fi'il tak ada tanwin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah kenapa tak ada tanwin. Sebab tanwin ni, baris dua ni, dia hanya ada pada kalimah kata nama sahaja. Baik. Kemudian, seterusnya yang kelima, nun sakinah. Nunnya ada ketikanya sebagai nun asliyah. Dan ada ketikanya sebagai nun ziyadah. Kalau nun tu, boleh jadi dia nun yang asli, boleh jadi dia nun yang tambahan. Adapun tanwin, nunnya hanya sebagai nun ziyadah saja, nun yang ditambah sahaja, bukan nun yang asli. Okey, perhatian. Untuk mengetahui sama ada nun sakinah terdapat adalah nun asliyah ataupun nun ziyadah, maka kita perlu mengetahui ilmu saraf, umpamanya seperti berikut. Jadi kita nak tahu nun tu nun yang sebenarnya ataupun nun hanya nun tambahan, itu kena belajar bahasa Arab lah. Kena belajar bahasa Arab dalam tajuk ilmu saraf. Contohnya ya, tengok. Kalau nun yang asli, kalimah contohnya intasara, dia daripada kata timbangan ifta'ala. Okey, intasara daripada kalimah ifta'ala. Jadi nun tu memang nun yang asli. Adapun nun ziyadah, contoh infalaqa, wazan dia infa'ala. Jadi nun tu adalah nun sebenarnya nun ziyadah yang ada pada nun ni. Okey. Jadi kalau contoh kalimah ni asalnya nasara ni, nun sad ra. Jadi nun tu memang nun yang asli. Adapun kalau yang bawah ni, nun ziyadah ni, nun hanya tambahan. Asal kalimah tu ialah falaqa. Jadi nun yang ditambah tu itu adalah nun yang ditambah, bukan nun yang pada kalimah sebenar. Okey? Berkatalah sahib salsabil, ketahuilah bahawa sesungguhnya nun sakinah, iaitu nun yang mati, dan tanwin, iaitu baris dua, itu telah ditakrifkan bahawa nun sakinah iaitu nun asli yang ada pada lafaz ketika wasal, pada tulisan serta ketika waqaf, dan dialah nun yang terdapat pada isim, fi'il dan huruf tu nun mati. Juga terdapat di tengah dan di hujung kalimah. Adapun tanwin iaitu nun sakinah tambahan yang terdapat di akhir kata nama yang ada pada lafaz dan ketika wasal, serta tiada pada tulisan dan tiada ketika waqaf. Ini adalah orang kata bait syair. Penerangan dia ada di atas tadi yang kita cerita tadi. Okey. Baik, yang ketujuh. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang kita jumpa nun mati ataupun baris dua tadi, jumpa dengan huruf-huruf selepasnya, huruf-huruf hijaiyah, maka terbahagi kepada 4 hukum. Izhar, idgham, iqlaq dan ikhfa. Berkatalah Syekh Sulaiman Jamzuri, bagi nun sakinah dan tanwin itu 4 hukum, maka ambillah olehmu keteranganku ini. Bermulalah hukum tanwin dan nun sakinah itu izhar, idgham, iqlaq dan ikhfa. Ini kata Imam Ibn Jazari. Berkata pula ulama-ulama tajwid, di sisi huruf halqum diizharkan akan keduanya, nun sakinah atau tanwin. Kalau jumpa huruf halqum yang 6 tu, kita dah cerita dah sebelum ni, makhraj huruf, apakah ada huruf-huruf halqum? 6 huruf. Kalau nun mati jumpa huruf-huruf itu, maka jatuhlah dia hukum izhar. Di sisi huruf-huruf yang terdapat pada ungkapan yarmalun, kalau huruf pada kalimah ya, ra, mim, lam, waw, nun ni pula diidghamkan akan keduanya beserta gunnah pada selain daripada lam dan ra. Maknanya dengung pada selain lam dan ra saja. Jadi ya dengung, mim dengung, waw dengung, nun dengung. Kalau nun mati bertemu dengan 4 huruf itu. Serta tidak berlaku idgham dalam satu kalimah. Kalau jumpa nun mati dengan huruf-huruf yang 6 ini, kalau berlaku dalam satu kalimah, maka tidak boleh idgham. Di sisi ba pula, kalau nun mati jumpa dengan ba, diiqlabkan akan keduanya menjadi mim. Dan di sisi huruf yang selebihnya diikhfakan
akan keduanya. Baki-baki tu, kalau nun mati bertemu dengan baki-baki selain daripada yarmalun, selain daripada ba, selain daripada huruf-huruf halqum, maka hukumnya adalah ikhfa. Okey, ini bait matan syair hukum nun mati dan tanwin yang dikarang oleh ulama-ulama tajwid. Perhatian. Okey. 4 pecahan hukum nun sakinah ataupun tanwin di atas adalah berdasarkan pandangan yang masyhur di kalangan ulama tajwid. Jadi, yang kata pandangan nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbahagi kepada 4, itu adalah pandangan yang masyhur. Hakikatnya, ulama tajwid berselisih pendapat padanya. Maksudnya, ada pun sebenarnya di kalangan ulama tajwid ada perbezaan pandangan. Berikut adalah beberapa pandangan ulama mengenainya. Okey, apa dia? Setengah ulama tajwid membahagikan kepada 3 hukum. Ada ulama tajwid kata nun mati ni, nun mati dan tanwin ni ada 3 je. Apa dia? Jadi mereka mengatakan bahawa iqlab hanyalah pertukaran lafaz huruf, tetapi cara bacaan adalah ikhfa. Ni kata ulama yang apa ni? Pandangan pertama lah. Jadi dia kata 3 je. Apa dia? Ada hukum izhar, idgham dan ikhfa. Yang iqlab tu mana? Iqlab tu sebenarnya masuk dalam ikhfa. Sebab masa berlakunya iqlab, disembunyikan, diikhfakan bunyi bunyi nun mati itu. Okey. Pandangan yang kedua kata ulama tajwid membahagikannya kepada 5. Tadi kita kata yang masyhur 4 kan? Rupanya ada yang kata 3. Ada yang kata 5 pula. Okey, apa dia? Yang pertama izhar, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat iqlab dan yang kelima ikhfa. Jadi maknanya pandangan yang kedua ni kan dia pecahkan idgham tu terus kepada 2, idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Baik, pendapat yang ketiga, maknanya sebahagian lagi daripada ulama yang lain membahagikan kepada 6 pula. Masya-Allah, 6 pula. Ada izhar halqi, ada izhar mutlaq. Ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah dan ada iqlab dan ada ikhfa. Contoh izhar mutlaq ni apa? Nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham yang berlaku dalam satu kalimah. Contoh dunya, nun mati bertemu dengan ya tapi dalam satu kalimah, itu namanya izhar mutlaq. Nun mati juga. Qinwan, nun mati bertemu dengan waw tapi dalam satu kalimah, itu dimasukkan. Jadi ada ulama yang memecahkan hukum nun mati ni kepada 6 hukum. Okey? Jelas tak sekarang ni? Jadi kalaulah ada di kalangan kita yang menyatakan hukum nun mati dan tanwin ada 6, kita kata boleh jadi. Ada yang kata tak, 5. Boleh jadi. Ada yang kata tak, 4. Kita kata boleh jadi. Ada yang kata tak, 3 je. Boleh diterima juga. Jadi nak kata 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 pun boleh. Masing-masing ada dalil dan hujah yang tersendiri. Nak kata 3 pun betul, nak kata 4 pun boleh juga sebab masing-masing ada pandangan dan sandaran. Okey? Jelas ke jelas sekarang ni? Cuma kalau mereka kata ada 6, sebutkanlah 6 tu apa dia. Kalau mereka kata 5, sebutkanlah apakah 5 itu. Kalau yang kata 4, sebutlah apa dia yang 4 itu. Okey? Baik. Jadi, bila kita belajar ni, kita tahu rupanya ada banyak pandangan dan kita tidak akan bermudah-mudah menyalah-nyalahkan pandangan-pandangan yang lain. Itu beza orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, yang tak belajar, dia akan salahkan. Kalau ada yang mungkin mengatakan, oh, hukum nun mati ada 3 sahaja. Kalau orang yang tak ada ilmu, dia kata salah. Hukum nun mati ada 4. Jadi dia mudah menyalah-nyalahkan orang. Okey? Baik. Kita teruskan. Boleh ke boleh semua sekarang ni? Alhamdulillah. Kalau saya cakap laju sangat, minta maaf banyak-banyak. Saya cuba usahakan untuk perlahankan sedikit kelajuan ucapan ataupun percakapan saya ini. Baik. Yang ke-8.
kaedah penulisan nun sakinah. Macam mana cara nak tulis pula nun mati itu. Terbahagi kepada beberapa keadaan mengikut pendapat yang terpilih, iaitu mushaf yang terdapat di sisi kita pada hari ini, iaitu mushaf yang dicetak di Madinah, Arab Saudi. Kebanyakan kita ni menggunakan Al-Quran yang dicetak ataupun cetakan Madinah kebanyakannya. Ada sekarang ni Quran cetakan Malaysia pun ada. Kan ada Quran cetakan Syam, Syria. Okey. Jadi ini bergantung kepada negara-negara pengeluar mushaf tersebut. Jadi mungkin ada sedikit perbezaan bentuk cara tulisan nun mati itu. Baik, jika nun sakinah diizharkan, maka diletakkan tanda sukun, iaitu kepala kha. Kepala kha ni, dia buang titik dan dia buang ekornya, jadilah bentuknya macam tanda mati tu. Jadi, tanda mati tu, dia diambil daripada kepala kha. Huruf kha yang dibuang titik dan ekornya. Jadilah macam tanda mati tu. Bukan yang garisan bawah ni, bukan. Yang atas ni, yang bulat tu. Okey? Saya besarkan sikit bagi nampak. Nampak tak? Okay, saya kecilkan balik. Okey, boleh semua? Contoh, yanhauna. Jadi, ini kalau hukum izhar. Kita boleh bezakan. Kalau hukum nun tu, nun izhar, ada tanda mati atas dia. Jika nun sakinah diidghamkan, maka tidak diletakkan tanda di atas nun sakinah tersebut. Jadi kalau kita baca Quran, nampak nun itu tak ada baris. Boleh jadi dia adalah hukum idgham. Okey? Baginya dua keadaan. Jika nun sakinah tersebut diidghamkan sebagai idgham kamil, maka diletakkan tanda syiddah di atas huruf yang diidghamkan. Contoh, mim mahis. Di atas nun ni tak ada baris. Kemudian huruf selepasnya yang dimasukkan tu, mim ni pula yang kedua ada tanda sabdu. Maka di situ berlaku hukum idgham. Idgham kamil namanya. Mim. Masuk terus pada mim. Kemudian, jika nun sakinah ni ingat nun yang mati. Di kalangan kita ada juga kawan-kawan kita. Kan? Wan sakinah. Tu wan sakinah tu. Wan yang mati ke apa? Bukan. Sakinah ni maksudnya ketenangan. Jangan kita kata wan sakinah ni wan mati pula. Jangan. Jadi nun sakinah ni lain. Yang wan sakinah tu itu sakinah, iaitu ketenangan. Ini sakinah. Yang ini nun sakinah. Jadi cara tulisan tu lain ya. Jangan kita salah terjemahkan nama orang pula. Jika nun sakinah tersebut diidghamkan sebagai idgham naqis, maka tidak diletakkan tanda syiddah di atas huruf yang diidghamkan padanya. Contoh kalimah dia mayyakul, nun mati bertemu dengan ya, di atas nun tu tak ada tanda mati, kemudian di atas ya pula tak ada sabdu. Maka di sini dinamakan dia hukum idgham naqis. Apa maksud naqis? Kurang. Apa kurang? Kurang sempurna masuknya berbanding dengan yang atas tadi. Ada sabdu, idgham kamil. Maksud kamil ialah sempurna. Masuk dengan sempurna. Mim. Yang kedua ni, tak payah kita mai. Jangan kita hentak sangat. Mai. Begitu sahaja. Okey? Baik, yang ketiga. Jika nun sakinah. Kena panjangkan tu. Nun yang mati. Diiklabkan. Kalau hukum iklab pula, apa tanda dia? Diletakkan mim kecil, mim yang ekor panjang ni, di atas nun sakinah tersebut. Contoh, mam ba'asana. Jadi kalau kita baca Quran, jumpa nun yang di atas ni ada mim panjang kecil ni, itu namanya hukum iklab. Saya percaya tuan ibu-ibu, tuan-tuan yang bersama-sama pada petang ni, semuanya dah tahu dah hukum ni. Semua dah tahu dah, mahir-mahir belaka dah. Tapi kalau kita nak ajar anak-anak kita bagi tahu dia macam ni. Nak, kalau anak baca Quran, kau nampak ni ada nun, kemudian di atas ni ada mim kecil ekor panjang, ini namanya hukum iklab. Apa makna iklab? Tukar
Apa yang nak tukar? Tukarkan bunyi nun tadi kepada bunyi mim mati. Kalau asalnya man, jadilah mam bunyi mim. Boleh? Okey. Yang keempat, jika nun sakinah diikhfakan, maka tidak diletakkan tanda di atas nun sakinah tersebut. Kalau hukum ikhfa pula, di atas nun tu pun tak ada tanda apa-apa. Kosong. Disembunyikan tanda mati. Ikhfa tu maksudnya sembunyi. Disembunyikan bunyi nun mati itu. Daripada min sultan kepada mil. Jadi macam tu. Tak jelas bunyi nun matinya tu. Baik, ini adalah di kalangan kata ulama hukum cara penulisan nun sakinah tu. Macam itulah cara tulisan dia. Perhatian. Ada satu tempat dalam Al-Quran nun sakinah dibuang pada resam penulisan yang dikenali sebagai nun mahzuf, iaitu firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kalimah wa najjayna surah Al-Anbiya ayat 88 ni asalnya apa? Wa kadzalika nunjil ni, wa kadzalika nunjil mu'minin ni, sebagian imam-imam qurra membaca dengan satu nun sahaja. Ada di kalangan ulama-ulama qiraat yang membaca dengan wa kadzalika nujil. Nujil. Masuk terus pada jim. Nun yang kedua ni tak ada. Sebab itulah kalau ada pun dia tak kecil je. Ini bagi bacaan kita Hafs an Asim membaca dengan dua nun. Wa kadzalika nunjil. Jadi yang baca nujil tu siapa? Imam Ibnu Amir dan Syu'bah. Syu'bah ni siapa? Syu'bah ni adalah rakan seperguruan dengan bacaan kita Hafs tu ni. Hafs an Asim, Syu'bah pun daripada Asim. Jadi bacaan guru kita ni, guru Imam Asim telah mengajar kepada muridnya. Yang pertama Syu'bah bacaan dia nujil, kepada Hafs bacaannya nunjil. Ada dua nun. Lepas tu dalam Quran kita, dia tak letak jelas dua nun. Baik, yang kesembilan, kaedah penulisan tanwin. Yang kesembilan ni, kita akan sambung dalam pertemuan kita minggu hadapan. InsyaAllah. Boleh ke boleh semua? Harap-harap boleh lah ya. Harap boleh insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah melapangkan masa untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran tajwid. Semua yang ikut ni, yang belajar ni, semuanya dah pandai-pandai dah. Saja kita belajar tambah-tambah lagi kefahaman kita. Kita perincikan lagi penjelasannya dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Saya minta ampun, minta maaf andai ada salah silap, terkasar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.